اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 37, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faghaslul kaffaini ma'an ilal ku'aini ma'at tasmiyati al-maqrunati bin niyyati wa in tawadda'a min nahwi ibriqin aw alima tuhrahuma lilittiba'. Sunnah membasuh dua tapak tangan sampai pergelangan bersama-sama, yang diawali dengan basmalah, sementara hati niat berwudu, walaupun berwudu dari wadah yang sebangsa ceret bekas seumpama kendi ceret, ataupun tahu tangannya sudah suci kerana ittiba' Rasul, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah membasuh dua tapak tangan. Faghaslu, maka diatafkan dengan apa tu? Maka sunat yang pertama membaca bismillah. Faghaslul kaffaini, maka membasuh dua tangan. Di bawah tu fasiwakun, maka bersugi. Didatangkan dengan fa tu dibawa pada tertib. Cuma bismillah dengan membasuh tangan dia serentak, tapi didatangkan dengan fa tu susung tu tertib. Faghaslul kaffain, maka sunat membasuh dua tapak tangan. Dua tapak tangan sampai pergelangan tangan, ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Kaffaini, dia terjemah dengan dua tapak tangan. Mana apa? Kita basuh kedua-dua belah tangan. Bukan basuh tapak saja, kita basuh kedua-dua belah tangan. Kita basuh kedua-dua belah tangan sampai pergelangan. Kemudian ma'an diterjemah dengan bersama-sama. Hak Arab tu faghaslul kaffaini, maka membasuh dua tangan. Diterjemah dengan dua tapak tangan. Macam selalu sebut itulah, aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tapak tangan, yakni dua tangan. Dua tapak tangan ni dua tangan. Dia datang ma'an, diterjemah dengan bersama-sama. Dia ma'an ni sunnatun mustaqillah tu, satu sunat yang asing. Membasuh dua tangan disunatkan serentak kedua-dua belah tangan. Kedua-dua belah tangan
disunatkan serentak, tidak disunatkan mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri. Itu ma'an. Dia membasuh dua tangan, satu sunat. Kemudian ma'an bersama-sama dengan bahawa disunatkan kita basuh dua tangan tadi itu, disunatkan basuh sekaligus, serentak. Tidak disunatkan mendahulukan kanan atas kiri. Itu ma'an. Bersama-sama ni maknanya tangan kanan, tangan kiri disunatkan basuh sekaligus. Tak ada. Tidak disunatkan mendahulukan kanan atas kiri. Kalau kita buat mendahulukan kanan atas kiri juga, dia mendahulukan kanan atas kiri juga, hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula. Sebab apa? Sebab disunatkan membasuh kedua belah tangan ni, disunatkan membasuh sekaligus serentak. Sekaligus serentak. Dia ketika berwuduk, yang mana disunatkan tayammum, disunatkan mendahulukan kanan atas kiri, hanyalah ketika membasuh tangan sampai ke siku rukun wuduk, dan membasuh kaki sampai kepada dua mata kaki. Hak dua tu sahaja disunatkan mendahulukan kanan atas kiri. Walaupun kita boleh buat kedua-dua tu serentak, kita basuh dalam kolong, kita boleh masukkan tangan kanan, tangan kiri serentak. Disunatkan mendahulukan kanan atas kiri. Kalau kita buat serentak, khilaful aula pula situnya. Tidak utama buat gitu. Waktu memang disunatkan mendahulukan kanan atas tangan atas kiri, mendahulukan kanan atas kiri, dua ketika je. Mana ketika membasuh tangan sampai ke siku dan membasuh dua kaki. Adapun membasuh tangan, pergelangan tangan ni tidak ada disunatkan menganan. Ketika kita membasuh muka, muka kita ada sebelah kanan, muka kita ada sebelah kiri, disunatkan basuh sekaligus. Kita sapu telinga, dia ada telinga kanan, dia ada telinga kiri, disunatkan sapu sekaligus. Ma'an juga serentak sekaligus. Sebab ini di antara anggota yang mana mudah dibasuh sekaligus, maka disunatkan basuh sekaligus. Melainkan jikalau kita, dalam kitab dia kata, jikalau kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan sahaja. Contoh dia kata tangan kita kudung. Tapi contoh mudahnya, kita berwuduk menggunakan cerek, kita berwuduk menggunakan paip, dan kita kena pegang wayar getah tu. Ada ni, kita pegang cerek, maknanya sebelah tangan sahaja yang boleh digunakan untuk berwuduk. Kita pegang cerek ataupun kita menggunakan paip, tapi wayar getah tu kita kena pegang. Maknanya kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan, maka sunat mendahulukan kanan atas kiri. Basuh pergelangan tangan kanan dulu, lepas tu tukar cerek, basuh pula pergelangan tangan kiri. Di situ sunat mendahulukan kanan atas kiri. Jikalau kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan sahaja. Kita pegang cerek, kita basuh muka ni, kita turun sebelah pipi kanan dulu, barulah pergi sebelah pipi kiri. Kalau kita menggunakan dua belah tangan, pipi kanan, pipi kiri serentak, sunat dia seumpama tu. Tapi apabila kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan, maka kita turun kepada pipi kanan dahulu, barulah pipi kiri. Sampai masa nak sapu telinga,
kita basah tangan kanan, kita sapu telinga kanan dulu, tukar cerek tu, tukar wayar getah tu, basuh tangan kiri pula, sapu telinga kiri. Barulah ada sunat mendahulukan kanan atas kiri. Apabila kita hanya dapat menggunakan sebelah tangan sahaja. Adapun macam biasa, kita boleh menggunakan kedua-dua belah tangan. Yang sunat mendahulukan kanan atas kiri hanyalah ketika membasuh tangan sampai ke siku, dan juga ketika membasuh kaki saja sunat mendahulukan kanan atas kiri. Jadi di sini disebut ma'an tu bersama-sama tu, itu satu sunat yang lain pula. Basuh tangan satu sunat, ma'an serentak satu sunat, kemudian meniga satu sunat yang lain pula. Basuh tangan tu 3 kali, satu sunat yang lain pula. Yang diawali dengan basmalah, dia terjemuh dengan yang diawali dengan basmalah. Hak dalam Arab tu ma'at tasmiyati, membasuh tangan serta membaca bismillah. Serta membaca bismillah. Yang diawali dengan bismillah ni seolah-olahnya baca bismillahirrahmanirrahim, tangan tak basuh lagi. Kalau diawali dengan basmalah, maknanya diawali dengan basmalah, kita baca bismillah siap-siap, barulah kita basuh pergelangan tangan. Tak di sini ma'at tasmiyati, kita membasuh kedua tangan serta kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang diawali tu, serta membaca bismillahirrahmanirrahim. Al-makrunati bin niyah, serta sementara hati niat berwuduk. Mana membasuh kedua belah tangan serta membaca bismillah. Al-makrunati bin niyah, beserta dengan kita niat wudu. Niat berwuduk di sini bukan niat hak rukun wuduk ketika membasuh muka di sini. Ini niat sebagai sunat wudu. Acak kali dah kan dalam kitab kita ni. Serta dengan niat tu. Hak terdahulu ada dah, muka surat 36 baris bawah sekali tu. Fayanwi ma'aha inda ghaslil yadain. Maka meniat sertanya serta bismillah ketika membasuh dua tangan. Niat apa tu? Niat wuduk lah. Disebut dah terdahulu. Sebut dah terdahulunya, kita niat di hati akan sunat wuduk ketika membasuh dua tangan. Inda ghaslil yadain, dua tangan. Yadain ni inilah depan belakang lah ni, yadain dua tangan. Jadi di sini disebut dah baca bismillah serta basuh kedua belah tangan serta hati niat membasuh tangan tadi sebagai sunat wudu. Ini sebut pula sekali lagi ni, al-makrunati bin niyah, beserta dengan kita niat berwuduk di sini bukan berniat berwuduk sebagai rukun wuduk tu, bukan. Niat berwuduk ada niat sebagai sunat wuduk ketika kita membasuh tangan. Berarti ketika kita membasuh tangan, perbuatan kita basuh tangan, lidah kita bismillah, hati kita niat sebagai sunat wuduk. Sama dengan kita semayang lah. Perbuatan kita angkat kedua belah tangan, mulut kita Allahu Akbar, hati kita niat sembahyang. Gitulah. Sekarang ni perbuatan kita basuh kedua belah tangan, mulut bismillahirrahmanirrahim, hati niat basuh tangan sebagai sunat wudu. Lepas tu bersugi, kemudian basuh, kemudian berkoma masuk air ke hidung, tak perlu niat dah. Sebab kita niat dah ketika membasuh tangan kita. Kalau kita tak niat sebagai sunat wudu, tak ada lah pahala sunat wudu. Sebab kita niat hak rukunnya adalah ketika membasuh muka. Adapun membasuh tangan
bersugi, berkomor, memasukkan air ke dalam hidung. Hak tu kita buat sebelum daripada kita niat. Jadi sebelum, tu kena niat suku lah pula. Bahkan kalau mazhab Hanafi, niat wuduknya bila? Ketika istinja. Ketika istinja niat wuduk dah. Ketika istinja. Sebab kita qada hajat, kita pun istinja, nanti kita ambil semayang sebab kita nak semayang. Maka di istinja tu pun sebagai wuduk dah. Sebagai wuduk dah sebab nanti nak semayang. Tapi kalau masa istinja kita basuh berak kencing, tangan kita kena kemaluan, niat wuduk mana? Mazhab Hanafi, sentuh kemaluan depan dan belakang tidak membatalkan wuduk. Mazhab Hanafi, sentuh kemaluan hadapan dan belakang, kubur dan dubur tidak membatalkan wuduk. Jadi mazhab Hanafi, niat wuduk bukan ketika membasuh pergelangan tangan, bahkan dimulai dengan ketika kita istinja. Sebab apa kita istinja? Sebab nanti kita nak berwudu, nanti kita nak semayang. Jadi ibadahnya dimulai daripada istinja. Niat wuduknya dimulai daripada istinja. Kita dah, kita niat wuduk adalah ketika membasuh kedua belah tangan kita. Ketika membasuh belah tangan kita niat sebagai sunat wuduk. Kemudian disunatkan membasuh kedua belah tangan ni walaupun berwuduk dari wadah, dari bekas yang sebangsa cerek, yang seumpama kendi. Sekarang ni kita berwuduk menggunakan cerek, kena basuh juga tangan tu. Dengan makna kita basuh tangan ni bukan kerana kita nak celup dalam kolah je. Kita basuh menggunakan cerek, tangan kita tak celup dalam air. Sekalipun sunat juga basuh tangan. Sekalipun sunat juga basuh tangan. Adapun kalau kita nak memasukkan tangan ke dalam air yang air macam air dalam bekas, air yang sedikit, kita disunatkan basuh tangan tu sebelah luar dulu sebelum kita memasukkan tangan kita dalam bekas air. Tapi kalau kita menggunakan cerek, kita tak celup air, kena basuh juga tangan ni. Sunat juga basuh tangan. Kita kan, hak Nabi suruh basuh tangan adalah ketika kita nak memasukkan tangan ke dalam bekas air. Jadi tangan tu kena basuh. Takut kita masuk tangan dalam bekas air, tangan kita tak bersih. Maka Nabi suruh basuh dulu tangan tu. Tapi sekarang ni kita menggunakan kendi, cerek. Kita bukan celup air tangan kita. Tak, kena basuh juga tangan. Walaupun kita tuang ni sebenarnya, bukan kita masukkan tangan ke dalam air, kena basuh juga tangan tu. Dia basuh tangan ni, kalau mazhab Hambali, kalau kita bangun daripada tidur malam, wajib kita basuh tangan ketika berwudu. Sebab Nabi perintah, apabila bangun tidur seseorang kamu, maka hendaklah kamu membasuh kedua tangan kamu sebelum kamu memasukkan tangan ke dalam bekas air. Kenapa? Kerana Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana seseorang tidak mengetahui di mana kau tangan dia tidur semalam. Tidur tu di mana tahu, tangan tidur di mana tak tahu. Maka Nabi perintah basuh dulu tangan. Sebab tu mazhab Hambali, kalau bangun tidur malam membasuh kedua tangan untuk berwudu, hukumnya adalah wajib. Sebab kita nak masukkan tangan ke dalam bekas air tu. Sekarang ni tak, kita pakai cerek, tangan basuh juga walaupun kita menggunakan cerek sekalipun. Dia hadis berkaitan dengan Nabi larang memasukkan tangan ke dalam bekas air, melainkan kena basuh dulu tangan. Itu dalil besar dalam mazhab Syafi'i kita berkaitan dengan kaifiyah membasuh najis. Kaifiyah membasuh najis, jangan datangkan najis ke dalam air. Jangan datangkan najis ke dalam air yang sedikit. Air mauruh, maka punah air tu. Syaratnya air mesti datang ke atas najis, air warid, sebagaimana Nabi datangkan air
ke atas air kencing orang Badawi hak kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta dengan sahabat air, Nabi pun tuang air ke atas tempat yang orang Badawi itu kencing. Mana apa ni? Air datang ke atas tempat najis. Ini syarat besar kaifiah menyucikan najis dalam mazhab Syafi'i. Air mesti datang ke atas najis. Jangan najis datang ke atas air. Tangan kita kotor, kita datangkan ke atas air, airnya sedikit, punah air itu. Itu dalil dalam mazhab Syafi'i kita. Wurudul ma'il qalil tu, datang oleh air sedikit atas tempat yang kena najis. Jangan najis didatangkan ke atas air yang sedikit. Jangan kita ambil air satu cetong, buh tepi kolah, kemudian di pakaian kita tu ada darah nyamuk. Saat ni kita katok nyamuk, mapuh nyamuk, lekat darah di baju semayang kita. Kita pun nak basuh darah tu. Kita pun ambil air secetong, bubuh tepi kolah, kemudian kita ambil kain baju kita, lengan baju contohnya, kalau ada darah, kita pun datang ke atas air dalam cetong tu. Maka air tu automatik menjadi najis walaupun air tu tidak berubah, sebab air sedikit menanti maka lemah. Air datang ke atas najis maka kuat walaupun air tu sedikit. Ni ada. Tu dalam mazhab Syafi'i kita lah. Kaedah tu dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hambalinya kalaulah bangun daripada tidur malam, wajib kena basuh pergelangan tangan, dua pergelangan tangan. Ini sunat saja. Walaupun kita berwuduk daripada umpama cerek sekalipun, tangan kena basuh. Ataupun tahu tangannya sudah suci sekalipun, basuh. Sudah sucinya macam mana? Kita berwuduk selepas selesai mandi. Kita mandi, kemudian kita pun berwuduk. Kita mandi, kemudian kita berwuduk. Tangan kita ni, kilat tangan kita ni, faham tak? Kilat. Dan saat ni kita mandi kan, tak kira mandi apa pun, mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi biasa ke, tapi tangan kita macam mana? Tangan kita berkilat, sunat juga basuhnya walaupun tangan kita bersih sekalipun. Ada ni. Bahkan kita berwuduk, basuh tangan apa semua, sampai separuh wuduk kita kentut, wuduk kita batal. Kita kena berwuduk semula, basuh semula tangan ni, basuh semula. Tadi basuh dah wuduk yang pertama tu, hak batal tengah jalan tu. Basuh tangan ni sunat, bukan kata tangan kotor. Termasuk juga bersugi, termasuk juga berkomor. Kita bersugi dah, kita berkomor dah, wuduk saat ni, hak sapat tengah tu kentut batal wuduk, kita pun berwuduk semula, basuh tangan. Bersugi semula, sunat lain pula tu. Berkomor semula, masuk air ke hidung semula. Saat ni buat dah, mulut kita bersih lagi, hidung kita bersih lagi, ada kira. Tu sunat wuduk. Tu sunat wuduk tu. Tapi kita nyatanya basuh tangan selepas mandi, memang tangan bersih sangat-sangat. Bersih macam mana tangan sekalipun, tetap sunat kita basuh kedua belah tangan kita sampai ke pergelangan tangan kita. Sunat basuh tangan ni lilit tiba, kerana ittiba, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sunat basuh kedua belah tangan kita. Fasiwakun ardan fil asnani zahiran wa batinan wa tulan fil lisan. Kita ni malang ngelah ni, nak lakah lagi, sebab bersugi ni panjang ni. Bersugi ni sampai kepada muka surat 40. Cerita bab bersugi. Cerita bab bersugi. Ada. Cuma di muka surat 40 tu atas sekali tu.
Jadi musuh 40 atas sekali. Kita tak masuk bab bersugi pun, kita ambil sikit hak bab bersugi. Musuh 40 atas sekali, kita ambil sikit. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da az-zawal illam yataghayyar famuhu binahwi naumin. Orang berpuasa makruh bersiwak bersugi sesudah matahari berkulminasi. Siapa dia faham? Berkulminasi. Zawal gelincir zuhur lah. Lepas gelincir zuhur, selagi mulutnya tidak berubah akibat semacam tidur. Dia dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab Hambali, selepas daripada gelincir matahari zuhur dimakruhkan kita bersugi. Dimakruhkan kita bersugi selepas dia gelincir. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan dalam mazhab Hambali. Tapi jumhur mazhab yang lain, Maliki ke, Hanafi ke, dan pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi menyatakan bahawa tidak dimakruhkan kita bersugi selepas daripada gelincir matahari zuhur. Pandangan termasuk pandangan Imam Nawawi mengatakan bahawa tidak dimakruhkan kita bersugi selepas gelincir. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang terang daripada Al-Quran dan hadis yang melarang bersugi selepas digelincir matahari. Cuma Nabi SAW bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa ini lebih baik di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Jadi bila nak timbul bau mulut ni? Biasanya selepas di tengah hari. Jadi kalau kita bersugi, kita nak menghilangkan perkara yang atyabu, yang lebih elok di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Kita nak buang bau mulut tu. Sebab tu dimakruhkan. Tapi ada tak dalil terang yang melarang? Tidak ada. Sebab tu pandangan Nawawi tidak dimakruhkan. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i makruh bersugi selepas digelincir matahari. Sebab apa? Sebab kita nak menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa yang lebih baik di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Ada. Dia bau mulut sebelah tengah hari itu adalah bau mulut kerana tidak makan. Kalau bau mulut di awal pagi kerana tidak bergigi, mari daripada makan sahur. Tapi kalau bau mulut timbul di tengah hari, bau mulut kerana mulut kita tak makan ke apa, jadi kerana puasa itulah tengah hari menyebabkan mulut berbau. Pada ni. Jadi kalau pagi tu bau dah, waktu hak makan dah kemarin tu orang mulut tak bergigi. Dah dia bergigi comel, tak ada bau apa dah. Tiba-tiba tengah hari bau. Bau apa tu? Bau kerana puasa. Bau kerana puasa. Sebab itulah dimakruhkan menghilangkan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita hak berkaitan dengan puasa sikitlah. Hak berkaitan dengan puasa. Tetapi dia kata di sini, jikalau tidak berubah mulutnya dengan umpama tidur. Kalau tidur tu berubah kil lain pula. Yang kata makruh bersugi ni berubah bau mulut kerana puasa. Kalau kerana banyak tidur memang berubah bau mulut juga. Hak tu tidak dimakruhkan bersugi. Ni hak dalam Fathul Mu'in ni. Hak dalam Fathul Mu'in. Tapi pandangan yang muktamadnya tak kira lah. Berubah bau mulut tu kerana puasa, berubah bau mulut tu kerana tidur sekalipun, makruh juga bersugi. Sini dia kata, kalau berubah bau mulut tu kerana tidur, bangun tidur tu berubah bau mulut kerana tidur, ahli pasti ke apa tak tahulah. Maka dia kata tak makruh bersugi. Pandangan muktamad makruh juga.
Maka juga bersugi jikalau buah mulut, kerana umpama tidur sekalipun. Tapi bersugi ni berkomo tetap berkomo ketika kita berwudu. Berkomo tetap kita berkomo ketika kita berwudu. Kemudian pula kalaulah kita ni kalau tak berugi sehari kok boleh tahan lah. Kita nak majmuah mana pula? Adakah di sisi kita bau mulut orang hak puasa sebelah kita tu wangi? Tak boleh nak semayang lah kitanya pula. Kena semayang lah kitanya. Sebab kita nak buka mulut, nak baca, tak boleh nak baca. Kadang-kadang baca patah tu kena wasal benar. Sebab tamu banyak bernafas. Sebab apa? Allah berat sangat dia ni. Atau kena kira pula tu. Sebab itu menyakiti orang lain. Dah kata bau mulut atyab ni indallah. Di sisi Allah banyak pahala. Tapi kalau kita nak pergi kat orang kita nak jemaah, kena tengoklah pula keadaan kita macam mana. Ganggu orang ke tidak. Jangan pula orang tanya, kuana kuat nak bau dah tak? Wangi di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala pahala lebih. Sebab kita orang puasa. Tapi di sisi majmu'ah pula. Kena kira pula situ. Tambahan pula pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab Malikiyah Hanafi, selepas daripada gelincir matahari pun tetap disunatkan kita bersugi, tidak dimakruhkan kita bersugi. Kena tengok-tengoklah juga. Tambahan pula nak berjemaah asar pula. Tu lagi power tu. Ini atas orang lah. Kalau orang tu sudah memada dengan berkomo-komo saja, berkomo-komo sudahlah. Sebab nak kena kira juga. Dia bau mulut biasa-biasa ni, dia tidak sampai ke sebelah. Tapi kalau bau mulut tu berat sangat, tu kena kira pula. Kena kira pula. Sebab kita boleh bawa kepada ganggu orang lain yang sedang sembahyang. Nak baca Fatihah pun tak boleh. Tapi dalam kitab kita ni panjang lah, hak berkaitan dengan bersugi. Jadi kita kira tajuk tu kena jugalah bicara. Kita berhenti di fasiwakun ardon fil asnani zahiran wa batina wa tulan fil lisan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.